Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang banyak, dengan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat pertemuan kita pada setiap minggu, yang mana kita pada malam ini merupakan pertemuan kita buat siri yang ke-27. Ini bermakna sudah 27 minggu kita bertemu pada setiap hari Rabu jam 9 suku malam untuk sama-sama kita memahami kalamullah, perkataan Allah di dalam suratul Al-Mulk. Semoga hasil daripada usaha kita mengikuti saban minggu penerangan daripada satu ayat kepada satu ayat dapat memberikan nilai tambah kepada kita, yang mana selama ini mungkin kita hanya pada membaca sahaja, tetapi nilai tambah yang kita dapat memahami apa yang kita baca. Kita dapat mempelajari tentang tujuan suratul Mulk, dan suratul Mulk ini nilai tambah yang sangat penting adalah suratul Mulk, surah yang mengenalkan kita siapa itu Allah. Suratul Mulk, surah yang mengenalkan kita siapakah itu yang kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga kita semakin lama semakin dapat mengenali Allah. Malam ini kita akan bincangkan ayat yang ke-30, ayat yang terakhir. Tetapi sebelum itu, kita belum habis lagi ayat ke-29, kan? Saya dah cerita ke belum ayat nombor 29?
pada kuliah yang lalu. Mohon respon dari tuan-tuan dan puan. Ayat 29, adakah telah kita bicarakan pada kuliah minggu lepas? Tuan-tuan boleh dengarkan suara saya dengan baik? Okey. Kita Boleh, tak dengar. Ustaz. Boleh. Okey. Kita dah belajar ke belum ayat 29 pada minggu lepas? Belum ke tak belum ke tak belum? Okey, tak apa. Seperti biasa, kita akan mengulang terlebih dahulu apa yang telah kita telah pelajari pada minggu yang lepas. Okey, saya tengok ada tak jawapan dekat sini. Okey, belum. Belum. Okey, jazakillah. Okey. Ayat yang sebelum ini kita telah belajar pada ayat nombor 28 yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk bertanya kepada orang-orang Arab musyrikin, orang-orang kafir tentang ada tak mana-mana cara mereka boleh terselamat daripada azab Allah jika Allah menetapkan mereka itu akan dikenakan azab. Jadi cara Nabi SAW bertanya persoalan tersebut dengan Nabi mengemukakan dua situasi. Situasi pertama, jika Nabi itu sendiri bersama dengan pengikut-pengikutnya, para sahabat yang lain, kalau Allah membinasakan, ataupun situasi kedua, Allah menyelamatkan, maka adakah orang-orang yang kafir ini mereka dapat melindungi daripada azab Allah yang pedih? Maka sudah pasti persoalan tersebut jawapannya adalah tidak ada sama sekali mereka dapat melindungi azab sekiranya Allah Ta'ala hendak memberikan kepada mereka azab. Ini menunjukkan bahawasanya kekuasaan Allah, Allah nak kenalkan kita bahawasanya azab itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah dah tetapkan azab akan berlaku kepada sekian-sekian orang, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Kemudian kita telah sebut pengajaran dia, jadi kita masuk kepada ayat nombor 29. Okey. Ayat 29 ini adalah ayat yang memberikan kepada mereka solusi, memberikan kepada mereka jalan. Kalau nak terselamat daripada azab Allah yang pedih, mereka perlu buat dua cara. Jadi cuba tuan-tuan perhatikan pada keterangan ayat 29, kita nak kaitkan dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat 28 yang telah kita pelajari pada minggu lepas, kita dapat satu info bahawasanya tiada yang boleh menyelamatkan azab api neraka. Tak ada siapa boleh elak. Apapun situasi jika Allah menetapkan dia kena azab. Okay, tiada siapa boleh elak. Tetapi ayat 28, Allah tidak menceritakan ada cara tak nak elak. Cuma Allah bagi tahu, kalau Allah dah tetapkan kena, tak ada siapa boleh selamat. Okey. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala ini, walaupun dia memberi amaran seperti itu, tetapi pada ayat selepasnya 29, Allah menyebutkan, kalau kamu dah tak ada jalan nak selamatkan daripada azab Allah, jika kamu masih lagi bersikap seperti itu, masih lagi tak nak berubah, dah tak ada jalan dah.
Tetapi jika kamu berubah, jika kamu mengambil dua jalan ini, dua cara ini, kamu akan terselamat. Apa caranya? Okey, maknanya ayat nombor 29, ayat yang memberikan jalan, memberikan mereka solusi macam mana kalau nak selamat. Maknanya mereka kena berubah. Okey, so nak buat perubahan apa? Apa cara dia? Ada dua cara dalam surah ayat yang ke-29. Okey, jadi tuan-tuan dah nampak dah perkaitan antara satu ayat kepada satu ayat. Okey, dua cara tu kalau kita nak tahu apa caranya, maka kita kena bacalah keseluruhan ayat nombor 29 suratul Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, sekali lagi Allah memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, memberikan mereka solusi, memberikan mereka jawapan. Huwar rahmanu amanna bih. Allah kata, katakanlah, dialah yang maha pemurah. Dia kat situ, huwa kat situ kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Maka Allah memberitahu kepada Nabi, suruh bagi tahu kepada mereka bahawa Allah tu dialah bersifat Ar-Rahman. Okey, cuba kita bayangkan ya, ayat 28 tadi Allah cerita pasal azab kan? Tak ada jalan, kalau kamu nak kena azab, kamu dah tak boleh nak lari. Tiba-tiba ayat 29 Allah letak pula nama dia Ar-Rahman dekat situ. Nak menunjukkan apa? Apa dapat kita belajar daripada Allah? Maknanya Allah Ta'ala ni, dia bukan bersifat nak azab saja. Tetapi Allah bagi peluang. Ayat pasal azab tadi tu, ayat, sebab itulah fungsi Al-Quran nak memberikan ancaman, memberikan amaran. Dalam masa yang sama, cara Allah Ta'ala nak bagikan mereka jalan tu, mula-mula Nabi kena kenalkan, kena ulang sekali lagi, kena bagi tahu kepada mereka bahawa Allah itu adalah Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman itulah amanna bihi, kami telah beriman dengannya, kepadanya. Okey, kami telah beriman kepadanya merupakan cara yang pertama. Okey. Cara yang pertama untuk mengelakkan azab pada ayat nombor 28, cara pertama, berimanlah kepadanya, iaitu Ar-Rahman. Itu cara nombor satu. Cara yang kedua, wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami telah bertawakal. Kenapa ayat ini dia berbentuk Nabi memperkatakan tentang dirinya bersama dengan orang-orang Islam semua? Okey, kerana kita tahu kenapa guna kami, kenapa guna kami, kan? Kenapa guna kami dan kenapa guna kami menunjukkan bilangan ramai. Bukan Nabi sahaja, tetapi termasuk orang-orang beriman yang lain. Kerana pada konteks ayat yang sebelum ini, ayat nombor 28, memang ada guna kami. Kan? Kita dah jumpa pada kami tu, yang mana Nabi menyebutkan, Allah menyebutkan in ahlakani Allah wa man ma'iyya, ada menyebutkan ramai, ar-rahimana, merahmati kami. Jadi ayat tu dia ikut pada kesesuaian ayat yang sebelumnya. Jadi ayat 29 tu Nabi SAW nak bagi tahu kepada orang Arab musyrikin bahawasanya Nabi ini
dengan orang-orang Islam yang lain, mereka telah beriman dengannya. Okey. Lepas tu, dan kepadanya kami telah bertawakal. Okey. Jadi ada dua perkara. Jadi dekat kami telah beriman kepadanya, ini merupakan cara yang pertama. Ini adalah cara pertama. Ini cara pertama. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami telah bertawakal, merupakan cara yang kedua. Dia tak boleh pilih salah satu. Dia kena ada dua cara ini. Dua cara inilah amanna bihi dan alaihi tawakkalna merupakan penyelamat yang boleh menyelamatkan mereka daripada azab yang pedih. Okay, dapatkan dua cara ni. Cara pertama kenapa? Kena beriman. Cara kedua buat apa? Kena bertawakal kepada Allah. Okay, sebab itu pada ayat yang kotak yang kita letak pada hubungan ayat, kita katakan ada dua cara, betul? Dua cara. Kenapa perlu ada dua cara? Kerana cara inilah yang boleh menyelamatkan daripada azab api neraka. Tak ada jalan lain dah. Jadi, kalau ayat nombor 28, kalau mereka memberi jawapan, memang betul. Tak ada dah yang boleh melindungi mereka daripada azab yang pedih. Takkan mereka nak diri mereka dapat azab yang pedih. Jadi kalau orang yang ada rasa takut, tentu dia kata, kalau macam tu, ada tak cara untuk menyelamatkan daripada azab? Ayat 29 kata, ada. Ada tu dalam bentuk Nabi menyebutkan Nabi telah buat cara tu. Orang-orang beriman telah buat cara itu. Apa dia? Kita sebut tadi, beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dah dapat dua cara tu. Okey. Kemudian Nabi SAW seperti mana yang Allah suruh Nabi ucapkan, iaitu Allah berfirman kepada Rasulullah untuk Nabi sampaikan, fasata'lamu, maka nanti ta'lamuna, kamu akan mengetahuinya, man, siapakah, huwa, dia, yang dia itu fi dhalalim mubin, yang dalam kesesatan yang nyata. Okey, maksudnya Nabi SAW memberitahu melalui apa yang Allah minta Nabi ucapkan, bahawasanya nanti di hari akhirat kamu akan tahulah siapa sebenarnya yang dia berada dalam kesesatan yang nyata. Nanti kamu akan tahu siapa sebenar-benarnya yang berada dalam kesesatan yang nyata. Okey, ini dia cerita tentang hari akhirat. Maksudnya, kalau orang tu telah beriman dan dia telah bertawakal kepada Allah, tentu dia bukanlah golongan yang berada dalam kesesatan. Tapi kalau tak buat dua perkara tersebut, mereka akan berada dalam kumpulan orang yang dhalalim mubin. Dalam masa yang sama, mereka tidak akan terlepas daripada azab yang pedih. Okey, jelas tentang ayat ini. Sekejap saya tengok dekat tafsiran ayat. Okey. Apa makna yang Nabi nak kata, yang Allah kata fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ayat tu nak memberitahu bahawa antara kami dan kamu semua, dan bagi siapakah kemenangan akan diberikan di dunia dan di hari
akhirat. Ni kita fahamlah hari akhirat, hari dapat keputusan, hari yang akan membuktikan siapa yang percaya, siapa yang gagal. Itu kita sedia maklum. Okey. Jadi kita tengok kepada, kita nak perhaluskan pada ayat nombor 29 ni, ada satu perkara yang kita boleh perhalusi. Okey. Yang pertama, kenapa Allah menyebut tentang namanya Ar-Rahman? Kan setelah Allah mengatakan tentang azab sebelum ni. Menunjukkan Allah Ta'ala ni, walaupun dia memberikan ancaman, tetapi Allah nak minta mereka ni dekat dengan Allah, beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah tu, Allah tarik mereka. Walaupun ayat tu berbentuk menakut-nakutkan macam ayat nombor 28 tadi, tetapi cara Allah nak tarik mereka itu dengan mengatakan sebenarnya Allah Ta'ala ni kasih pada mereka. Sebenarnya Allah Ta'ala ni luas rahmat dia. Kita semua tahu tentang ulasan tentang Ar-Rahman. Ini menunjukkan bahawa cara takut kepada Allah kan adalah dengan dekatkan diri kepada Allah. Okey. Kemudian kita nak perhalusi dekat sini. Okey, cuba tuan-tuan perhatikan baik-baik. Mengapakah dekat beriman ini Allah letakkan dia panggil huruf jar bihi di belakang. Kenapa perbuatan amanah kan kami telah beriman kan perbuatan kepadanya. Bihi ni diletakkan kedua. Okey, kepadanya huruf jar. Okey, jar wal majrur. Okey. Kalau dekat sini perbuatan tawakal dia kemudiankan. Nampak tak? Amanah adalah perbuatan telah beriman. Tawakkalna perbuatan telah bertawakal. Jelas? Antara dua tu kan? Okey. Tetapi mengapa dekat perbuatan amanna kami telah beriman diletakkan huruf jar bihi ni kat belakang dia? Dia letak perbuatan dulu nombor satu, perbuatan beriman. Tapi dekat tawakkalna Allah letak dulu huruf jar wa alaihi, lepas tu baru sebut perbuatan. Jelas tak persoalan yang saya nak tanyakan? Kenapa ayat tu tak berbunyi amanna bihi wa tawakkalna alaihi? Faham tak? Maksudnya, kenapa ayat tu dia tak letak tawakkalna alaihi? Contoh kan? Sama tak pattern? Kalau amanah dekat depan, tawakkalna lah dekat depan. Kalau belakangnya bihi, maka selepasnya juga adalah wa alaihi. Nampak? Tapi dia berubah pattern dekat sini. Dia ubah style dia. Kenapa? Okey. Kalau bentuk macam ni, dalam kaedah, kalau huruf jar itu diletakkan di depan dekat sini dulu nombor satu, baru dia sebut perbuatan itu nombor dua, kan? Kalau maksudnya nampak tak beza ayat kan? Kepadanya kami telah bertawakal. Ada beza tak ayat? Ya, kalau bahasa Melayu mungkin sama. Tengok ayat pertama saya baca macam ni. Ayat pertama, okey, kita kata kami telah bertawakal kepadanya. Itu ayat pertama. Ayat kedua, kepadanya kami telah bertawakal. Ada Sama beza, tak maksud Ustaz? dia? Ya? Ada beza. Dari sudut bahasa Melayu, maksud dia sama juga, betul tak? Kita nak kata kepada Allah lah kita bertawakal. Tapi dari sudut konteks Arab dia ada beza. Saya ulang sekali lagi, dapat beza tak? Kan? Maksud dia, kalau ayat pertama kita kata kami telah bertawakal kepadanya.
Okey, apa beza dengan kepadanya kami telah bertawakal? Okey, siapa boleh bantu menyebutkan tentang pendahuluan mengawalkan alaihi, mengakhirkan perbuatan tawakkalna. Kalau Hanya kepada dia. amanna bihi, Aha. siapa nak cakap? Sila Tuan sila. Sarifah, Okey, silakan. kalau sefaham Kak, kalau amanna bihi, kami telah beriman kepadanya tu, maknanya kepadanya tu beriman tu kena buktikan dengan amal, dengan perlakuan. Sebab itulah dia dalam bentuk kita menunjukkan perbuatan kita. Kemudian kalau wa alaihi tawakkalna tu didahulukan dan kepadanya lah kami bertawakal, maknanya tak ada benda lain yang kita boleh bertawakal melainkan hanya kepada Allah. Okey, itu jawapan pertama, jazakillah. Ada yang lain? Kita biasa ikut kelas ilmu kan. Ini kelas keberapa pun tak tahu tentang ikut ni kan. Okey, ada tak yang lain kongsikan? Boleh kongsikan. Okey, mungkin kita tak perasan dari sudut perkataan ini. Sebab tu dalam tadabbur dia diistimewa sikit daripada tafsir. Sebab tu kita akan masuk kepada menghalusi, mengamati mana-mana penggunaan kalimah-kalimah. Okey. Jawapan dia seperti yang dimaklumkan tadi oleh Kak Liza tadi. Okey, kenapa Allah sebut kepadanya? Kenapa sebut dan kepadanya? Nak menunjukkan limitasi, nak menunjukkan bahawa dia nak macam dia macam nak kata Allah je kita kena bertawakal dan kepadanya kami telah bertawakal. Maksudnya tak ada pada yang lain, kepada Allah je. Sebab tu didahulukan dulu wa alaihi. Kalau kita bawa ayat, kalau kita letak ayat kami telah bertawakal kepadanya. Maksudnya ada tak bertawakal kepada orang, kepada lain? Boleh mungkin. Mungkin, tapi kalau letak kepadanya kami telah bertawakal menunjukkan bahawasanya hanya Allah sahaja yang kita akan bertawakal kepadanya. Okey, jelas tak dia faham? Dia ayat tu. Kemudian sebenarnya mengapa Allah kata amanna bihi, kami telah beriman kepadanya? Dia kena ambil faham maksud macam ni. Kalau alaihi kat sini maksudnya kita mengatakan Allah sahaja. Sebab tu dia alaihi dia macam membuat pengkhususan. Dekat sini dia buat macam mengkhususkan Allah itu yang kita akan tawakal. Kita kena faham macam tu fungsi dia. Tetapi kenapa dekat beriman kepadanya didahulukan perbuatan? Maknanya beriman ni dia bukan hanya khusus untuk Allah. Faham tak maksudnya? Faham Ustaz, kita beriman kepada malaikat. Ya. Okay. Jadi kalau letak kat sini wa'ali tawakkalna, maknanya nak mengkhususkan Allah je kita bertawakal. Tapi kenapa tak ayat ni dia tak bunyi bi amanna? Kenapa dia tak masuk bunyi macam tu? Nak memberitahu bahawa kalau ada bihi amanna akan maksud Allah je kita khusus beriman. Tetapi kita belajar bukan dekat Allah sahaja kita beriman. Kita kena beriman juga kepada malaikat, kitab-kitab, hari kiamat. Itu di antara kehalusan apabila kita mengamati perkataan tersebut. Sebab Allah, kita kena beriman, betul. Tapi bukanlah hanya kepada Allah saja. Ada lagi yang kita kena beriman yang lain. Tapi kalau bab tawakal, tak boleh bertawakal kepada malaikat. Tak boleh bertawakal kepada para rasul. Tak boleh. Jadi nak mengatakan tak boleh bertawakal kepada malaikat, tak boleh bertawakal kepada para rasul, maka Allah meletakkan alaihi di depan. Tapi sama dengan Al-Fatihah ayat 5 lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu memang bentuk untuk pengkhususan. Okey, jelas tak?
Okey. Dan sedikit saya kongsikan, tak mau berat-berat. Okey. Kita kita terus kepada pengajaran dia. Okey. Apa yang kita dapat belajar pada ayat nombor 29 tadi? Apa resolusinya? Apa tindakan yang kita nak ambil? Apa teladan dia? Okey. Kalau bagi saya buat contoh mudah. Sebab dalam ayat tadi kan Allah sebut dia itu adalah Ar-Rahman. Kenapa sebelum nak kata beriman kepada Allah, kan, maka kena diterangkan sebab dia dulu. Allah tu Ar-Rahman. Kerana luahnya rahmat Allah itulah kita beriman kepadanya. Okey, jadi kita nak tengok kepada kenapa ditekankan dulu Allah itu Ar-Rahman. Maka pengajaran dia memberitahu kepada kita adalah kita kena sentiasa mencarilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana rahmat Allah ini luas. Jadi kalau kita daripada ayat itu kita kena carilah penyebab-penyebab yang boleh mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sedia maklum rahmat Allah sahajalah merupakan jalan yang membawa kita masuk ke dalam syurga Allah. Okey, itu pertama. Yang ni kita sedia maklum. Okey. Yang kedua, tindakan kita kena bertawakal. Okey, kepada Allah setelah kita beriman kepadanya. Kenapa ayat ada setelah beriman kepadanya? Okey. Jawapan dia adalah, tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita fikir-fikirkan kenapa dalam banyak bentuk ibadah, kan, kenapa Allah sebut bertawakal? Faham tak maksudnya? Contohnya dia macam kan kita kata kami telah beriman kepada Allah. Okay, kita telah beriman. Maksudnya kita ada dah rukun iman tu, dari iman tu. Tapi kenapa sebut tawakal? Di situ ulama bincang. Kenapa disebut tawakal? Kenapa tak sebut ibadat-ibadat yang lain? Tapi kenapa sebut bertawakal, kepadanya kita bertawakal? Kenapa sebut tawakal dekat situ? Ini para ulama bincang. Para ulama mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa bukti yang besar orang itu benar-benar beriman adalah dengan dia bertawakal. Jelas tak maksud dia? Okey. Ataupun para ulama mengatakan bahawa dalam banyak-banyak ibadat, bagi orang beriman itu yang utama adalah tawakal. Tawakal dia samalah dengan ayat nombor 5 Al-Fatihah tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah. Hanya kepada engkau kami minta tolong. Kenapa dalam banyak-banyak ibadat kita hanya minta tolong? Minta pertolongan tu dia samalah dengan makna pada tawakal. Kita bertawakal. Jadi kenapa sebut tawakal? Macam saya sebut tadi tu. Di antara bukti yang besar menunjukkan kita ni benar-benar beriman adalah kena bertawakal kepada Allah. Dia tak boleh beriman saja. Kita tak boleh hanya mempercayai Allah tu wujud, okey, Allah wujud, okey, Allah tu dia maha berkuasa, okey betul, Allah tu sekian-sekian. Kita beriman kat situ. Tapi dari sudut tindakan kita, kita tak menyerahkan urusan hidup kita, pekerjaan kita kepada Allah. Jadi dia ada kurang dekat situ. Kalau kamu percaya Allah itu wujud, kalau kamu telah meyakini Allah lah Tuhan yang maha berkuasa,
Kan, contohnya, kalau kamu percaya Allah lah yang menciptakan kehidupan, maka apa bukti kepercayaan kamu itu? Maka bukti kepercayaan kamu itu diterjemahkan kepada tawakal. Okey, jelas tentang tawakal. Okey. Maknanya, membawa makna lain juga bahawa macam mana kamu nak menyerahkan hidup kamu, kamu bergantung kepada Allah kalau kamu tak percaya terlebih dahulu. Betul tak? Kan? Macam mana mereka boleh bergantung kepada Allah kalau kita tak percaya? Macam kita lah. Kita ambil mudah macam contoh kita tak pernah bedah jantung. Kan? Kita nak buat pembedahan ni. Ni pembedahan yang kritikal ni. Kita tak pernah dibedah. Tapi kenapa tuan sanggup untuk memberikan kepercayaan untuk dibedah kepada doktor? Doktor tu tak kenal pun. Menunjukkan bahawa kita kena percaya dulu kepada doktor tu. Dia pakar, hospital ni memang terkenal, memang IGN, susut jantung negara kan. Kita kena percaya dulu. Itu kita kata, kita kena iman dulu. So kalau dah iman, apa bukti kamu percaya kepada IGN tersebut? Maka kamu tawakal. Tawakal tu kalau contoh dia, kamu biarlah dia belahlah jantung kamu tu. Jadi begitulah dengan Allah. Sebab itu diletakkan perbincangan kenapa sebut iman, lepas tu disebut tawakal. Jelas tak perempuan? Sebab tu kena tanamkan dulu kepercayaan yakin kepada Allah tu, baru kita boleh tawakal. Tapi kalau kita duk ragu-ragu dengan Allah ni, macam mana nak tawakal? Okey, jadi tindakan dia adalah kita kena bertawakal. Maksudnya erti kata lain, kita kena buktikan. Kalau kita dah beriman, maka kita kena buktikan dengan tawakal. Jadi tawakal ni menjadi amalan ibadat harian kita. Bertawakal kepada Allah setelah kita beriman kepadanya. Okey. Saya bawakan ayat lain yang nak menguatkan ayat ini. Okey, kita tengok pada suratul Maidah ayat nombor 23, halaman 111. Ayat ini boleh ditemui di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan, dia ayat 23 ni dia menjernihkan lagi kenapa kita kena bertawakal kepada Allah setelah beriman. Tengok Allah kata, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kamu bertawakal kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Okey, jelas tuan-tuan? Maksudnya kalau kita tak bertawakal kepada Allah, tidak serahkan apa yang kita buat, hidup kita dan sebagainya kepada Allah, maka kita belum lagi sempurna imannya. Okey. Dah jelas tentang tindakan nombor 2 tu. Okey, saya nak buktikan dengan hadis lain. Tapi nota yang minggu lepas saya tak bawa hadis ni. Tapi kena salinlah hadis. Hadis ni famous. Biasanya orang akan tahu hadis ni. Hadis ni kalau boleh ingat, kalau kita nak pesan pada orang lain untuk cari rezeki, kita ambil hadis ni. Hadis ni kaitan dengan tawakal. Okay, kita baca hadis ni. Sabda Nabi SAW. Hadis ni hadis sahih, riwayat Tirmizi, juga riwayat Imam Ahmad. Okey, Nabi kata apa? Nabi kata, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi", kalaulah kamu berserah, kamu bertawakal kepada Allah. Tapi bukan tawakal ragu-ragu, tetapi tawakal yang macam mana? Haqqa tawakkuli, dengan penyerahan yang sebenar-benarnya. Nabi kata, kalau kamu boleh bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, Nabi kata apa? La razaqakum, pasti Allah tu akan bagi rezeki kepada kamu. Kama, seperti mana, yarzuqut tayra, Allah memberi rezeki
kepada burung. Okay. Nabi nak bagi tahu bahawa kalau kamu tawakal, kamu percaya betul-betul, tawakal betul-betul kepada Allah, Allah pasti beri kamu rezeki seperti mana Allah memberi rezeki kepada burung. Kenapa dengan burung tu? Terdu, dia keluar. Ingat tu. Allah bagi rezeki pada burung, tapi burung tu dia cari sebab. Kenapa dia dapat rezeki? Terdu, dia keluar pagi. Khimasan, dengan perut yang kosong. Wa taruhu bitanan, dan dia balik waktu petang dengan perut yang penuh. Faham tak cara Nabi membuatkan analogi macam mana tawakal yang ada pada burung? Nabi suruh kita tiru macam burung tu. Burung makhluk yang lemah. Burung dia tak ada kerja tetap. Betul tak? Dia tak tahu ada tak rezeki untuk dia. Tapi dia tetap keluar mencari. Dia keluar waktu pagi. Maknanya burung tu sendiri, dia usaha cari makan untuk anak-anak dia. Contoh, makan untuk dia. Kan? Nabi nak bagi tahu bahawa kalau burung itu sendiri lemah, yang dia tak tahu lagi rezeki dia ada ke tak ada pekerjaan tetap dan sebagainya, tetap dia dapat rezeki. Jadi ayat ni Nabi nak menyebut bahawa Nabi nak membawa sebenarnya pada tawakal itu kena ada usaha. Bukan tawakal kosong-kosong, tapi dia kena usaha keluar. Seperti mana ada pasal burung ni. Burung ni nak menyebut tentang tawakal sebenar-benarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita pergi kepada kata-kata hikmah yang boleh kita ambil. Okey, nombor 1, ini contoh yang saya boleh keluarkan, teladan dia adalah bukti keimanan dilihat dari sudut tawakalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sama macam tindakan tadi. Tapi dekat tindakan tadi tu lebih kepada dia ada ayat depannya kata kerja lah. Okey, kat sini menunjukkan bahawa nak bukti iman ada pada tawakal. Cuba tengok kita, kalau kita nak tanya, aku ni iman level mana? Aku ni betul ke beriman pada Allah ni? Betul ke aku beriman? Jadi kalau kita nak tahu bukti iman kita tu tahap mana, tengok pada tahap ketawakalan kita kepada Allah. Okay. Yang kedua, apa yang kita dapat pelajari yang boleh membina satu kata-kata hikmah, mutiara hikmah? Akhirat adalah tempat Allah bagi keputusan. Siapa yang benar, siapa yang berdusta. Sebab tadi kan Nabi kata fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maknanya Nabi kata nanti kamu akan tahu siapa sebenarnya berada dalam kesesatan. Jadi dia punya daripada ayat tadi tu dapat kita keluarkan contoh yang lebih umum. Akhirat adalah tempat untuk memberikan keputusan yang sebenar-benarnya. Sebab masa dunia ni kita tak tahu kan siapa yang benar, siapa yang bersalah, siapa yang betul, siapa yang tak betul. Betul tak? Sebab hakimnya manusia, bukan hakimnya Allah itu ahkamil hakim. Betul. Kita tak tahu. Orang kata dia benar, orang kata dia salah. Dia kata orang ni benar, orang ni salah. Dia yang betul, tak tahu. Tetapi semua ini akan dapat dibuktikan apabila berada nanti di hari akhirat. Jadi ingat satu perkara. Akhirat adalah tempat untuk membuktikan kebenaran. Untuk tempat keputusan. Jadi siapa-siapa yang dia sebenarnya dia tahu dia salah, tapi dia tak mau mengaku salah, apa jaga. Kadang-kadang orang ni dia tak nak mengaku dia buat zalim. Dia kata tak, dia betul.
tapi sudut hatinya dia tahu dia salah. Dia kena ingat. Sekarang kamu boleh menutupi kesalahan kamu. Kamu boleh mengaku kamu tidak bersalah. Walaupun kamu lepas di dunia, tetapi di hari akhirat, kamu akan tahu yang sebenar-benarnya kamu itu memang orang bersalah. Sebab lama sekali semua orang nak defend diri dia. Kan? Siapa nak mengaku dia salah? Susah ni. Susah nak mengaku diri bersalah. Berat kan? Sebab malu, sebab maruah. Tapi tak apa. Nanti di hari akhirat akan tahu. Siapa sebenarnya yang sesat, siapa sebenarnya yang tidak sesat. Siapa berada jalan yang lurus, siapa yang tak berada pada jalan yang lurus. Jadi kita dapat dua mutiara hikmah. Yang pertama, kata kuncinya pada bukti iman itu pada tawakal. Okey, jelas. Yang kedua, akhirat tempat kita dapat keputusan yang sebenar-benarnya. Jadi kita pergi kepada ayat yang satu lagi saya tertinggal. Yang ini saya baru letakkan, boleh tambah. Okey. Takut kepada Allah adalah dengan kita dekat kepada dia, bukan kita jauhkan diri darinya. Setuju tak tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana kita boleh dapat kata-kata ni? Sebab dalam ayat 29 tadi ada perkataan Ar-Rahman. Nak menunjukkan bahawa walaupun ayat 28 tadi macam azab yang pedih ni, azab. Tapi cara Allah Ta'ala nak suruh kita dekat dengan dia paparkan dirinya itu adalah Ar-Rahman. Jadi, kita takut kepada Allah dengan azab. Semua orang takut azab. Tak ada orang yang tak takut azab. Kalau sebut perkataan azab tu pun dah nampak azab dia. Betul tak? Kita sebut azab je dah. Kalau sebut neraka je, semua orang tahu neraka tu tempat yang buruk. Betul tak? Tapi, kita takut kepada azab Allah, kita takut pada neraka Allah, bukan dengan kita larikan diri daripada Allah, tak. Tapi dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Caranya macam mana? Beriman tadi, dan buktikan iman itu diiringi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kata kunci dia, takut kepada Allah, dekatkan. Kalau kita jauh pada Allah, sebenarnya dia terbalik. Okay, jelas tentang maklumat ni. Okey. Kemudian kita nak teruskan lagi. Apa beza antara tawakal dan taqwa kepada Allah? Apa beza tawakal dan taqwa kepada Allah? Okey. Taqwa dia umum. Tawakal dia dalam taqwa. Bukti dia. Okey, kalau kita belajar dalam surah Al-Baqarah, kita kan jumpa ayat awal-awal yang Allah kata apa? Hudal lil muttaqin. Kalau kata alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kan Allah kata petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Okay, Allah sebut umum. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Lepas tu ayat selepas tu menerangkan apa ciri-ciri orang yang bertakwa. Baru dia sebut iman dengan perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah. Macam tu. Jadi orang yang beriman kepada gaib adalah ciri orang bertakwa. Orang yang salat, ciri orang bertakwa. Orang yang membelanjakan hartanya, ciri orang yang bertakwa. Sebab tu takwa ni dia makna yang luas, dia makna yang besar. Ciri-ciri orang bertakwa adalah iman. Ciri orang beriman adanya tawakal.
Jelas tak fahamnya? Sebab tawakal ni kita mengesahkan Allah di dalam kita meminta pertolongan dan kita mempercayai Allah je yang boleh beri keburukan, yang boleh lindung kita daripada keburukan, yang boleh beri kita kebaikan. Jadi tawakal termasuk dalam ciri orang beriman. Orang beriman tu kenapa dia beriman? Kerana dia ada sifat orang bertakwa. Apa tu takwa? Takwa adalah sifat takut. Takut yang diiringi dengan usaha. Contohnya, kita takut, katanya, okay, kita ambil contoh, macam ada sahabat Nabi, dia terangkan kepada sahabat dia yang lain. Contohnya macam ni. Okey, tuan-tuan takut terpijak kaca. Tuan akan buat apa kalau takut terpijak kaca? Berjaga-jaga. Kita akan pakai kasut. kita pakai kasut ke, kita lompat ke, kita buang ke kaca tu, betul tak? Dia tak boleh takwa, dia bukan hanya takut kaca. Itu belum lagi, itu baru makna pertama. Takwa tu apa? Takut. Orang kata selalu kata takwa takut. Betul lah, permulaannya takwa tu dia kena takut. Takut apa? Contoh takut kaca. Belum sempurna lagi. So kalau kau takut kepada kaca, takut terpijak, so usaha engkau takut kepada kaca tu yang boleh menyebabkan luka, kau buat apa? Aku elaklah. Elak tu itulah termasuk dalam takwa. Takut dan usaha mengelakkan apa yang kita takut. Contohnya macam tu. Okey, kita takut dekat ayah kita. Ayah kita dengan misai dia yang bulat-bulat kan. Karang ayah kita ni. Takut pada dia. So, apa kita kena buat? Kita kena cari jalan macam mana supaya bapa kita tak marah kita. Itu dia panggil takwa. Maknanya takwa ni adalah usaha, tindakan yang diambil untuk mengelakkan, menjauhkan daripada perkara yang kita takuti. Itulah takwa. Jadi, apa cara takut kepada Allah? Kita takut pada Allah, tapi kena cari jalan. Takut pada Allah, takut apa? Kita takut azab Allah, takut neraka Allah, takut murka Allah. Jadi kalau kau takut pada azab Allah, engkau kena cari jalan macam mana tak termasuk dalam orang diazab. Itulah caranya beriman. Kalau kita beriman, kita boleh elak diri kita daripada azab. Kenapa kita nak elak daripada azab? Sebab kita takut dengan azab. Itulah pembezaan antara takwa dengan tawakal. Maksudnya kita katakan bahawasanya tawakal termasuk dalam ciri orang beriman. Beriman itu adalah cara termasuk dalam sifat orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala alam. Panjang untuk kupas tentang tajuk itu. Okey. Kita terus kepada ayat nombor 30 lah, sekali 30 dah nak khatam dah malam ni. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey. Boleh kita teruskan lagi tuan-puan? Ada waktu lagi tak? Boleh Ustaz. Kita ambil lagi dalam 5 minit. Saya pun nak kena berhenti awal sebab besok saya kendalikan sesi training. Saya ada 3 hari training bengkel, jadi nak kena banyak benda diusaha. Okey, kita pergi kepada ayat 30 ya. Okey, kita masuk ayat 30. Okey, ayat 30 ni sebelum kita masuk, ayat 30 ini adalah ayat yang berada pada pembuktian kekuasaan Allah yang ke-15. Ayat yang ke-30 merupakan bukti
bukti kekuasaan Allah yang ke-15. Berkaitan dengan Allah mengeluarkan air yang mengalir daripada perut bumi. Ini ayat yang ke-30. Okay, kenapa kita kata bukti yang ke-15? Okey. Kita telah sebut dalam kuliah yang lalu, kita kembali kepada tujuan surah Al-Mulk. Okey, tujuan suratul Mulk, kalau masih ingat lagi tak apa tujuan suratul Mulk? Tujuan suratul Mulk adalah untuk menjelaskan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sudut kerajaannya, pemerintahannya. Okey, kalau orang tanya macam mana nak dapat tujuan surah? Tujuan surah ini boleh kita ambil dia pada pembukaan surah. Okey. Jadi kita nak belajar ayat 30 ni bukti yang keberapa? Bukti yang ke-15 kekuasaan Allah. Okay, jadi kita tengok dulu dia punya hubungan ayat antara ayat dengan ayat. Okey. Cuba perhatikan baik-baik ayat nombor 29. Okey. Ayat 29 tadi apa kita belajar? Kita dapat belajar apa ayat 29 tadi? Yang pertama kena buat apa? Beriman kepada Allah. Betul? Yang kedua kena buat Bertawakal. apa? Kita kena hanya kita bertawakal kepada Allah Ar-Rahman. Okey, jelaskan. Okey, bertawakal. Okey, apa fungsi ayat selepasnya? Maksudnya apa fungsi ayat 30? Okey, dari sudut bilangan number mestilah ustaz, lepas 20 mesti 30, lepas 30 mesti 31. Tapi Al-Mulk tidak 31 ayat, 30 je. Okey, tetapi kalau kita amati betul-betul, rupanya ayat 30 dia menjelaskan lagi ayat 29. Ayat 29 menjelaskan lagi ayat 28. Sebab itu, untuk memahami ayat-ayat dalam surah-surah tertentu, kita kena merujuk ayat-ayat di dalam surah itu juga. Itu salah satu cara dia. Okey. Ayat 30 menjelaskan ada dua perincian. Kalau ayat 29 tadi, kita tahu Allah tu bersifat Ar-Rahman tak? Bersifat Ar-Rahman tak? Ya, kita tahu. Tapi apa bukti sifat Ar-Rahman Allah? Apa salah satu daripadanya? Contohnya apa? Ayat 30 bagi satu contoh. Ayat 30 bagi satu contoh. Kalau kau nak tahu apa bukti Allah tu bersifat Ar-Rahman, tengoklah pada pemberian air. Jelas? Ayat 30 pula, kalau ayat nombor 29 tadi kan kita kata hanya kita bertawakal kepada Allah. Betul tak? Kita hanya kepada Allah kita bertawakal. Isu dia adalah kalau orang minta contoh. Kalau minta contoh, dalam perkara apa kita kena bertawakal kepada Allah? Dalam perkara apa kita kena berserah diri kepada Allah? Kalau tadi kita buat contoh burung, kita tahulah dalam bab rezeki. Tapi kita nak contoh dalam surah Al-Mulk juga. Jadi ayat 30 memberikan kita jawapan. Bukti tawakal kita kepada Allah ialah Allah Ta'ala ni merupakan sumber air untuk manusia hidup. Nampak tak dia punya peranan ayat 30? Nampak Ustaz. Okey, jadi ayat 30 ni dia berfungsi memperincikan ayat nombor 29. Ayat 29 hanya menyebut Allah itu dia adalah Ar-Rahman. Apa contohnya?
ayat 30 kata, tengoklah dari sudut kamu dapat air. Itulah kalau kamu nak kenal Allah tu Maha Pemurah, cuba tengok air yang kamu dapat setiap hari. Lepas tu ayat 29 kata, hanya kepada Allah kita bertawakal. Tu yang kita kupas tadi tu, alaihi tawakkalna tu. Apa, sudut apa? Ayat 30 kata, kita kena bertawakal kepada Allah daripada sudut Allah itu sumber kepada air. Jadi saya tak nak kupas lah fungsi air tu apa. Salah satu air guna untuk apa? Minum. Minum tu kita betul kita minum. Air lagi guna untuk apa? Tumbuhan. Untuk makanan haiwan. Kita nak makan ikan, kita nak makan ayam, bagiannya kan. Okey, lagi air tu, kalau nak senaraikan panjang. Bersuci. Tak ada air boleh mandi. Kita nak mandi, kita nak dapat menjana elektrik, betul tak? Daripada air saja. Jadi rupa-rupanya daripada elektrik rumah kita ni menunjukkan apa? Menunjukkan tentang Allah tu. Maksudnya sifat tawakal kita tu kan nak dikaitkan dengan sumber air tadi kita nampak jelas. Jadi dalam slot ini kita tak ceritalah tentang kefungsian air tu. Cuma kita nak bagi jawapan dalam banyak-banyak perkara yang kita kena berharap pada Allah adalah dengan berkaitan dengan sumber air. Okey. Dah nampak penjelasan dia? Okey. Barulah kita pergi kepada terjemahan ayat. Okey. Apa Allah kata? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul, katakanlah, tanyalah, apakah pendapat kamu, pandangan kamu, jika asbaha, jika telah menjadi ma'ukum, air kamu itu ghawra. Ghawra tu kering, kontang. Maksudnya ghawra tu maksudnya dia memang air dia masuk ke dalam tanah. Korek tak jumpa air, korek tak jumpa air. Itu dikatakan dengan makna ghawra. Lepas tu Allah Ta'ala bertanya tentang faman ya'tikum, siapa lagi, maka siapa lagi yang boleh datangkan bima'in, air yang berbentuk ma'in, yang sentiasa terpancar mengalir, yang selalu mengalir. Okay, ini isu apa ni sebenarnya? Isu apa fokusnya? Isu air, betul? Air. Tapi dekat sini, cuba tuan-tuan tengok. Kasih tanya. Apa lawan kepada situasi ghawra? Apa lawan dia? Ghawra. Ghawra tu air yang kering kan? Banjir. Lawan dia. Kalau air tu kering, lawan dia? Banjir. Air yang mengalir, yang melimpah. Okey. Inilah lawan dia. Ma'in. Nampak tak? Ghawra lawannya ma'in. Jelas tak? Faham tak? Ghawra kering sangat. Galilah pakai berdoza ke, koreklah pakai apalah nama untuk korek tu. Kan? Tak ada siapa yang boleh bagi kamu air yang ma'in, mengalir. Maknanya ma'in ni adalah sifat air yang lawan kepada sifat air yang berbentuk ghawra. Okey, ni kita dah faham lah kita ayat ni kan. Okey, jadi kita tengok apa ulasan Dr. Wahbah
Ibnu Katsir, maka saya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir diterangkan apa maksud ghaura tu, ma'ukum ghaura. Dia kata mengalir ke dalam lapisan bumi yang berada paling bawah sekali sehingga tak boleh didapatkan sekalipun menggunakan alat-alat yang tajam dan penggali-penggali yang kuat. Koreklah macam mana pun, air itu tak boleh nak dikeluarkan. Itu ghaura. Orang Arab dia faham sangat. Dalam mereka ni susah nak dapat air. Tiba-tiba guna pula perkataan ghaura ni, ya Allah. Memang dia bukan sekadar kemarau, bukan sebagai air tu tak ada, tapi dah dikorek dah ke dalam pun takkan jumpa lagi. Jadi apa maksud ma'in tadi? Okey, maksud dia adalah yang memancar lagi mengalir di permukaan bumi. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu tidak ada yang mampu untuk buat semua benda itu, iaitu yang mengalirkan air sekiranya air itu betul-betul berada dalam tanah, melainkan Allah saja. Maka di antara kurniaan dan kemurahan Allah adalah dengan memancarkan dan mengalirkan air bagi kamu semua di seluruh perusuk bumi sesuai dengan apa yang diperlukan oleh makhluk, sama ada sedikit ataupun banyak. Okey, kita dah jelas tentang ayat nombor 30. Okey. Ayat 30 ni, kenapa Allah sebut dia simpan dalam tanah? Kenapa Allah kata dia bentuk ghaura yang kita kata berbentuk kering? Dia merujuk kepada yang di dalam tanah. Kenapa? Kerana kita tahu tanah ni, bumi ini merupakan tempat simpan air kalau air itu Allah turunkan dari langit. Ini jawapan dia. Kalau orang tanya, mana sumber air dan di mana tempat simpan air? Surah Al-Mu'minun ayat nombor 18. Allah mengatakan, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. Dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu. Qadar. Qadar tu kita panggil kadar. Kadar. Kita kata kadar, sekadar. Lepas ni kita sebut seqadar. Huruf qaf. Okey. Dengan sukatan tertentu. Lepas tu Allah buat apa? Fa'askannahu. Maka kami tempatkan dia fil ardi, tersimpan di bumi. Mana dia simpan dekat bumi air tu. Okey, tempat simpan air tu ia berada di bumi. Lepas tu Allah kata, wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Dan sesungguhnya kami berkuasa untuk melenyapkan air tu. Itu yang Allah. Tapi dekat ayat ni Allah tak sebut melenyapkan air tu macam mana bentuk dia. Suratul Mulk menerangkan bentuk melenyapkan tu macam mana. Melenyapkan dia bentuk macam mana? Keringkan. Ghaura. Disimpan kering dalam tanah kerana dikorek tak cukup. Allah melenyapkan dalam bentuk dia tak keluar air walaupun setelah dikorek. Allah kata ghaura. Okey, jadi kat sini kita dapat rupanya bumi ni tempat tersimpannya air. Jadi Allah boleh keringkan dia dalam bentuk bunyinya ghaura. Okey. Jadi jelas tentang ayat ini. Okey. Kita tengok kenapalah Allah sebut tentang air ni. Okay, cuba kita tengok gambar ni, gambar lama dah. Kita tengok ya. Macam mana Allah simpan air ni di bumi. Tengok kan. 70% kita tahu permukaan bumi kita diliputi oleh air. Betul? Okay. Namun, hanya 2.5% sahaja jumlah air tawar
Wang yang ada dekat bumi yang kita boleh minum. 70% kita diliputi oleh air, lautan kan. Tapi bukan lautan saja, tetapi 2.5% saja daripada 70% jumlah air itu air tawar. Yang air tawar kita faham kan fungsi apa air tawar, berbeza dengan air masin. So, bayangkan kalau Allah keringkan, bayangkan dalam 70% tu yang 70% kita kata air laut kan, lepas tu dengan air tawar hanya sedikit. Bayangkan kalau Allah keringkan 2.5% tu. Okay. Kita tengok yang ni perbincangan lagi air kat bumi tu macam mana. Macam kita sebut tadi itulah kan. 90% air masin lautan lah kalau kita ambil 100%. Lautan air masin tu ni air dekat bumi, kalau kita buat 100%, kalau kita kira air dekat bumi ada berapa banyak ya Allah nak simpan yang kita baca dekat surah Mukminun tadi tu. Kalau kita bahagikan 100%, 3% saja air tawar. Seperti kita kata 2.5% tu dekat-dekat lah. Bayangkan air tawar. Yang selebihnya 97% adalah air masin. Okay. Daripada 3% ni pula dipecahkan pula. Air tawar tu 3% kan? Pecahkan pula. Ais dan glasier kan? 68.7. Tapi air bawah tanah hanya 30. Selebihnya 0.9. Lepas tu pecahkan pula. Nak menunjukkan Allahu Akbar. Kalaulah air tawar ni saja Allah keringkan, macam mana kita dah agak-agak. Okay. Jadi ini kita tahu tentang sumber air. Hebatkan kerajaan Allah kan? Sampaikan. Ya. Ayat 30 ni lah kaitan dengan ayat pertama yang Allah terangkan tentang diri Allah tu. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Ya, itu nanti kita bincangkan dekat dia punya ni. Nanti kita tengok dekat nota tu, saya ada bagi pada tetapan hubung kait pembuka dengan penutup tu. Ini kita kena bincang minggu depan. Kita akan buat dia punya pembukaan dengan penutupan suratul Mun. Tapi kita baca dululah sedikit. Jadi kita dah sebutkan maklumatnya di sini tentang air kan. Kalau kita hayati betul-betul dan kita belajar, ya Allah, air yang kita guna untuk minum ni terlalu sedikit tapi cukup tak? Cukup. Allah beri pada kita. Bayangkan kalau Allah Ta'ala keringkan air itu, siapa lagi yang boleh berikan, datangkan air yang bentuk mengalir kepada kita lalu bawah tanah. Rupa-rupanya bawah tanah ni kerja Allah rupa-rupanya, bukan kerja jabatan bekalan air atau syarikat bekalan air. Rupa-rupanya syarikat bekalan air dengan jabatan bekalan air rupa-rupanya hanya menguruskan sahaja. Tuan yang mempunya empangan tu, Tuan yang punya air itu. Siapa Tuan yang punya tu? Tuan yang punya tu adalah Allah. Kita manusia, Allah bagi otak, kita sebagai khalifah, kita hanya menguruskan saja. Air itu kita nak salurkan ke mana, nak beri pada siapa. Rupa-rupanya kita ni sebenarnya hanyalah menguruskan sumber aset Allah yang punya. Tetap. Mata Allah yang punya. Kita cuma Allah bagi tumpang guna je. Nak tengok apa mata tu. Tuan yang punya telinga, Allah yang punya telinga. Tuan dia Allah. Jadi Allah bagi telinga tu, gunalah baik-baik. Tuan dia bagi pinjam. Begitulah seterusnya. Sebab tu tidak ada yang milik kita, melainkan pemiliknya adalah Allah. Okey. Jadi kita bincang insya-Allah minggu depan
Tinggal kita tengok apa tindakan kita selepas tadabbur. Kita dah jelas tentang ayat 30 dan minggu depan saya akan terangkan pada tuan-tuan dan puan tentang hubungan antara pembuka penutup. Lepas tu saya akan terangkan antara hubungan pertengahan ayat dengan penutup ayat. Ya, insya-Allah nanti kita akan terang pada minggu hadapan. Tak sempat untuk saya terangkan dengan lebih lanjut sebab waktu pun dah 10.30. Dah kita pun dah 1 jam lebih kurang 15 minit. InsyaAllah minggu depan siri yang ke-28 kita akan habiskan pada keseluruhan ayat. Lepas tu kita bincang tentang munasabah, hubungan ayat dengan ayat. Lepas tu kita akan tengok kita perlu lagi ke satu siri akan datang. Nanti saya akan maklumkan, insyaAllah. Yang pasti sebelum Ramadan ni memang kita akan tamat surah Al-Mulk. Ini pun kita dah tamat dah, tapi kita belum sempurna lagi kerana kita belum bincang lagi tentang resolusinya ataupun tindakan selepas tadabbur. Kenapa ayat yang hujung tu Allah menyebut tentang air? Okey, ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa persoalan, ada apa maklumat dari kongsikan, silakan tuan-tuan dan puan-puan. Ada? Semacam kalau ayat 30 ayat 30 ni kan sebenarnya kalau ikut penurunan ayat ni kepada orang Quraisy kan, maknanya kalau ayat tu mungkinkah yang dimaksudkan tu adalah air Zam-Zam? Air Zam-Zam. Ayat ni dia turun umum kepada semualah, kepada kalau untuk semua tu kita lah, kalau kata khususnya Nabi terangkan ni orang Arab lah, orang Arab. Ada kaitan, tapi air ni dia bukan hanya pada air Zam-Zam. Dia ada pada oasis kan. Ya. Kan mereka ada orang Arab ni, mereka sangat terkesan tau kalau buat contoh air. Betul, sebab dia susah dapat air. Betul. Mereka susah nak dapat air, so mereka sangat terkesan kalau Allah cerita pasal air. Sebab tu kita baca ayat Quran pasal syurga kan. Kalau Allah sebut syurga itu di dalamnya, di bawahnya air-air yang mengalir. Betul, sebab dia orang tak ada suasana yang begitu. Ya, so mereka lebih mudah terkesan. Tapi kita ni sebab dah biasa ada air, nampak macam biasa sangat. Sebab tu kita kena cerita lebih detail lagi air tu. Kan? Kita sebut air tawar tadi, air laut tadi, air yang boleh minum macam mana. Betul, Ustaz. Kalau kita tak nampak benda tu. Ya, dekat situ. Okey. Ada apa-apa nak ditambah lagi persoalan? Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya. Contoh kan Ustaz, bila kita diuji, ada ujian kan, contohnya banjir baru ni. Jadi saya nak tahu kat mana kedudukannya atau kesesuaian untuk kita tawakal, redha dengan sabar. Maksudnya kalau tawakal tu, bila kita nak guna tawakal tu? Maksudnya aku tawakal dengan ujian ni kan atau redha dengan ujian ni? Ustaz. Okey. Dia dalam bab musibah, dia akan ada redha, dia ada sabar. Dia sabarlah budak. Okey. Dalam ujian musibah dia akan ada sabar dan dia akan datang kepada tawakal. Okey. Dalam ujian musibah kita kena sabar menerima ujian musibah tersebut. Sabar yang lengkap mesti melalui 3 cara. Yang pertama pada hati, yang kedua pada lidah, yang ketiga pada tindakan, pada perbuatan kita. Maka hati kita kena terus masuk bahawasanya musibah ini datang dari Allah, ini sudah takdir. Lidah kita pula kena jaga daripada kita memperkatakan seperti tidak terima musibah itu. Okay, itu yang kita boleh ucapkan, sesungguhnya kita daripada Allah semua itu. Pada anggota perbuatan pun macam itu juga. Maka kita jangan buat satu perbuatan yang menunjukkan kita tidak
kita tidak boleh menerima musibah seperti itu. Okey. Daripada itu juga kita serahkan daripada musibah itu apa yang nak berlaku kepada kita daripada musibah kita kena. Sebab kita akan kehilangan harta benda, mungkin pada kesihatan, apa semua. Kita serahkanlah, ya Allah. Dia dekat, maksud dia tawakal, kita serahkan. Aku nak jadi apa lepas ni? Aku boleh survive lagi tak? Sakit aku ni boleh sembuh tak? Apa? Kita tawakal kepada Allah. Pada musibah tadi lepas sabar tu, terserahkan pada Allah. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik pada kita. Kita serahkan saja, ya Allah, dan Kau bagi aku sakit, ya Allah. Aku serahkanlah sakit ini kepada Kau, ya Allah. Sebab Kau lah yang akan menyembuhnya. Engkau yang mendatang, sebab Engkau yang akan jaga aku, ya Allah. Aku rasa macam tak ada harta benda dah, ya Allah. Aku kerugian dah, ya Allah. Aku serahkanlah, ya Allah, diriku kepadamu, ya Allah. Sebab Engkau yang buat aku macam ni. Tapi aku reda, ya Allah. Aku tak salahkan Kau, ya Allah. Sebab aku tahu ini telah tertulis, ya Allah. Aku serahkanlah hidupku kepadamu, ya Allah. Tawakal. Tapi kita sebut tadi, tawakal tadi bukanlah tawakal yang kosong. Tetapi tawakal dengan ada usaha balik semula. Dia kena ada usaha lah. Tapi kita telah letakkan diri kita kan. Soalannya kita rasa, ya Allah, macam mana aku nak hidup ni, aku dah hilang segala-galanya. Ketika itu kita kena serahkan. Sebab Allah yang buat kita. Jadi kalau Allah yang buat kita, dialah sumber rezeki kita selama ni, dialah yang jaga kita, dia yang sihatkan kita, maka kita serahkan bulat-bulat pada dia. Kita akan nampak selepas itu apa yang Allah nak buat kepada kita. Sebab tu dia ada kaitan tawakal, dia ada kaitan dengan musibah. Semua dalam apa urusan pun dia kena ada tawakal. Moga-moga kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Baik, tuan-tuan dan puan, kalau tiada apa-apa lagi, pertama nak tanya, nota ni semua dapat ke? Nota untuk malam ni? Dapat kan? Okey. Kita ucapkan jazakumullahu khairah kepada penganjur kita, iaitu Persatuan Semarak Cinta Kasih. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan persatuan. Kepada tuan-tuan dan puan juga, jazakumullahu khairah, tidak jemu-jemu mengikuti pengisian pada setiap minggu. Kalau ada kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Ada kelemahan pun saya mohon ampun dan maaf. Saya juga memerlukan teguran, ya. Kalau ada mana-mana fakta yang saya tersalah, tersilap, mohon diberi teguran. InsyaAllah kita jumpa sekali lagi pada minggu depan. Sama ada dia siri yang terakhir atau bagaimana, nanti saya akan maklumkan. Sebab saya perlu berbincang juga dengan penganjur. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum